ataupun ittajih, hendak menuju engkau, menghadapilah engkau, ya Sa'ad. Ni pesan Umar kepada Sa'ad lagi. Manazilahum, akan rumah-rumah mereka itu, rumah bagi al-a'da, menghadapi pada rumah mereka itu tu, an qura ahli sulhi, daripada kampung-kampung ahli suluh. Gapo ahli suluh? Yakni orang yang berdamai dah dengan orang Islam, kata tak mau perang dengan orang Islam. Ya tak mau serang orang Islam. Atau orang ahli suluh. Apa ahli sulhi? Yakni daripada orang kafir, dia tu berdamai dengan orang Islam. Dia kata dia tak mau perang dah dengan orang Islam. Dia tak saya ganggu dah orang Islam. Dia nak duduk bawah Islam. Dia nak turut cara Islam. Tu makna kata ahli suluh wazimmati, dan ahli zimmah. Siapa dia ahli zimmah? Yakni orang kafir zimmi yang ada di bawah retahe orang-orang Islam dan kerajaan Islam. Lepas tu menujukan rumah-rumah mereka daripada kampung-kampung ahli sulhi, kampung ahli yang berdamai, tak si perang dengan orang Islam, tak si kena Islam, dan pula ahli zimmah, yakni kafir zimmi yang duduk di bawah retahe orang Islam. Fala yadkhuluha, maka jangan masuklah akan dia. Jangan masuklah akan dia, akan qura ahli sulhi, kampung-kampung bagi ahli suluh. Jangan masuk min ashabika, daripada sahabat-sahabat engkau dan taulan-taulan engkau hisa'at. Jangan duk masuk dalam tu. Dalam kampung bagi ahli suluh, daripada kampung ahli berdamai itu jangan mau masuk. Jangan masuk illa man tasiqu bidinihi, malaikat mereka dan orang tasiqu yang engkau percaya hisa'at. Yang engkau akui dan percaya bidinihi, dengan ugamonyo, ugamo bagi man. Jadi orang nak masuk kampung mereka jangan nak masuk ikut lah. Ya, supaya ni ahli zimmah, ahli sulhi. Demo ni ya perang, dia tak perang dah. Supaya kerana Fuk Quraisy dulu janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak mau perang dengan Nabi, tak mau perang dengan orang Islam. Maka berjanji 2 tahun. Kalau demo tak kena janji tak kenakan masalah perdamaian, maka ketika tu orang Islam tak boleh serang demo, orang Islam tak boleh buat kenak demo, Islam tak boleh buat zalim kepada mereka. Sebab apa? Mereka berjanji dah. Mereka berjanji kata tak perang dengan orang Islam. Tika ni pasti kerajaan Islam kena jaga mereka. Sebab tu Umar pesan kepada Sa'ad, mung jangan orang mana masuk dalam kampung mereka, malaikat orang yang engkau percaya dengan agamanya. Malaikat orang engkau percaya dengan agama, kata orang ni tegak sungguh agama, orang ni dia tak kena sungguh daripada ahli sulhi wa zimmah, dia tak kena ahli suluh dan ahli zimmah. Mui masuk orang tu, orang engkau percaya dengan dia tu. Lagi pula agak tengok. Wala yazza'u wala yarza'u ahadum min ahliha syai'ah, dan jangan perbuat jahat oleh seorang. Jangan duk buat jahat lah, jangan duk buat benda tak molek lah, min ahliha, daripada ahlinya, ahli bagi as-sulhi wa zimmati. Jangan seorang pun daripada kamu hisa'at buat benda tak baik, syai'an, akan sesuatu ay minas sayyiat, daripada kejahatan. Jangan seorang pun daripada kamu tu buat ukara-ukara tak molek terhadap mereka. Tu pesan Umar. Orang kita jaga dah, janji dah tak leh lah. Kita janji tak saya kenak orang ni, tak boleh kenak lah. Dia pun tak ada kenak kita, tak ada karut kita, maka kita tak boleh karut lah dia. Maka Umar pesan tak ahli sulhi, sungguh dia kafir, tapi dia tak ada perang dengan kita, dia tak ada kenak Islam, bukan dia nak turut Islam, tapi dia duk cara kafir, dia ibadat pada berhala, tapi tak saya kenak Islam, tak saya perang Islam. Maka Umar kata, mung jangan kenakkan mereka, lepas tu mung jangan masuklah kampung mereka, mereka orang yang akan percaya dengan agama, orang ni kukuh dengan agama, boleh rasa? Fa inna lahum, maka sesungguh sabit bagi mereka itu, bagi ahli sulhi wal zimmati. Sabit bagi ahli sulhi, ahli perdamaian. Fok-fok perdamaian dengan Islam. Dia tak seperang dengan Islam. Dia saat ni sanggup jaga utitah Islam, durukkan Islam, bayar jizyah, bayar cukai pada kerajaan Islam. Maka sabit bagi mereka hurmatan, ada kehormatan. Makna kita kena hormat mereka.
Kita kena jaga mereka, harta mereka, anak bini mereka, lagi pula semua mereka ada tu kita kena jaga. Daripada diri mereka tak boleh kita menumpah darah. Harta mereka pasti kita kena jaga, Umar kata. Anak-anak bini mereka kita kena jaga. Wazimmatan, dan diri mereka kita kena jaga. Umar pesan pada saat ibtalaitum, tercuba kamu. Kamu tu kena cuba tu, kena uji bil wafa'i biha. Ibtalaitum, mencuba oleh kamu. Kamu cubalah. Kamu sudilah bil wafa'i biha, dengan mesempurnakan dengan dia. Kamu cubalah dengan mesempurna dengan dia, dengan al-hurmati wa zimmati. Kamu sempurnalah, kamu cubalah. Kalau kamu tak boleh buat pun kamu kena buatlah, kehormatan pada mereka. Kalau mereka saat ni tu ada salah, ada gapo, kamu cuba wis sempurna dengan kehormatan pada mereka, lagi pula zimmah mereka. Kama ibtalau bisabri alaiha, semacam mana teruji kamu, tercuba kamu, bisabri alaiha, sabar kamu, alaiha, dengan dia ataupun di atasnya, aili ajliha, kerananya kerana al-hurmati wa zimmah. Kerana orang panggil kita buat kehormatan pada mereka dan hormat pada diri mereka, ni kita kena uji. Kita tu tercuba oleh Allah, tapi kita kena mesempurnakan. Walaupun kita nak buat tak boleh, kita kena sabar, kita kena semacam mana kamu sabar kerana nak menghormat kepada mereka. Kita tak kena sebab dia orang kafir ke salah tak ada. Tak boleh lawak hormat dia, tak boleh kita kena hormat. Sebab dia tu janji dengan orang Islam tak seperang. Walaupun hati kita tak kena mana, tapi kita kena sabar. Buat hormat kepadanya. Jagakan diri mereka daripada tumpah darah. Walaupun hati tak, tapi kita kena sabar. Umar katanya. Fama sabaru, maka tidak boleh sabarlah oleh kamu kalau kamu tak boleh sabar. Nak buat hormat pada mereka tak boleh. Kita nak buat sabar, nak buat hormat tak boleh. Masuk gila kapal mereka, kita nak buat hormat pada mereka tak boleh. Nak jaga mereka tak boleh. Umar kata fatawallauhum khaira, maka tidak sabarlah oleh kamu. Kalau kamu tidak boleh bersabar dengan nak buat baik terhadap mereka, maka fatawallauhum, maka berpaling oleh kamu hisa'at wa man ma'ahu, hum akan mereka itu akan ahlas sulhi wa zimmati khaira, akan kebaikan. Kalau kita tak boleh nak buat cara ni, kita buat cara lain. Patutlah kita tak boleh nak buat baik mereka, kita paling pada mereka dengan benar kebaikan. Kita balas dengan baik. Walaupun dia buat huduh kita, apabila orang Islam masuk, dia buat nyanyi kau masalah. Dia buat macam-macam masalah. Kita tahu dah dia tu daripada ahli sulhi, tapi adalah perbuatan dia buat tak baik pada kita. Kita tak tahu wasa nak bunuh dia ke ataupun wasa nak serai dia. Jangan mata berpaling daripada perkara yang tak baik tu dengan kebaikan. Supaya dia mau kata huduh kita, dia mata mu ni tak reti ni, mu ni wasa bodoh masalah. Kita tak alhamdulillah, mintalah selamatlah mu. Kita balas dengan benda baik. Supaya orang berdeki-berdeki kita. Kita pun kena dia duk kata kita balas baik pergi sakar sekelo ataupun sebuku. Terima kasih dah padamu dah. Kan mu buat pahala ke aku. Orang duk ngopak kita tahu tu dia ni ngopak kita. Lepas tu kita boleh sakar sekelo, boleh tepung jambe, pergi dia. Terima kasih dah kamu. Terima kasih kamu. Lah mu duk buat pahala ke aku. Kita balas dengan benda baik. Walaupun dia duk ngopak kita, dia duk kata kita, tapi kita balas ke dia tu benda-benda yang terbaik. Umar pasal lagu tu. Wala tantasiru ala ahlil harbi. Dan tidak dapat pertolongi kamu dari Allah, Umar kata. Kata pada saat wa man ma'hu lagi. Tengok weh. Wala tantasiru ala ahlil harbi. Dan tidak dapat pertolongilah oleh kamu daripada Allah Ta'ala ala ahlil harbi, di atas keluarga perang, di atas orang duk perang itulah Tuhan tak tolong. Bizulmi ahli sulhi, dengan buat zalim, buat nyanyo kepada ahli perdamaian. Misalnya ahli ni sungguh dia orang kafir, tapi dia sanggup nak duk buah titah rakyat Islam, nak duk buah titah kerajaan Islam. Dia tak mau kena Islam, dia tak mau perang dengan Islam. Tapi le medan perang kita pergi kena ahli suluh, kita pergi serai ahli suluh, kita pergi buat nyanyo ahli suluh, kita pergi bunuh anak dia. Maka katanya Umar, Tuhan tak tolong kepada orang perang dengan sebab dia pergi buat zalim ahli sulhi. Ponilah le perang sebab kod dalam Islam, kod dalam kerajaan, kod dalam dunia ni, dalam perang tak boleh bunuh budak haluh.
Dalam perang tak boleh bunuh orang tua. Dalam perang tak boleh bunuh orang tino. Orang panggil bunuh orang tino, bunuh orang tua, bunuh budak ni, orang panggil zalim le perang. Apabila zalim le perang, Tuhan tak tolong makna tentera-tentera itu. Walaupun orang ni, kita tahu orang tino ni orang kafir. Budak ni budak nak orang kafir. Orang tua ni kafir. Tapi dalam konun bagi peperangan, dia tak boleh kenak benda ni. Kalau kenak benda ni, dia tak ada nusratun minallah. Tak ada pertolongan daripada Tuhan. Sebab tengok Puak Israel. Dia bunuh budak duk hospital. Dia bang hospital. Salah lah kau. Sebab tu dia tak ada pertolongan. Walaupun dia Allah jatuh, jagih, jatuh hebat. Kata gebah dia hebat. Tapi tak ada pertolongan juga. Dengan Allah jatuh dia cukup lekat itu. Tapi tak ada boleh benih sampai sekarang lagi. Sebab apa? Sebab dia bunuh budak halu-halu, orang tino, orang tua, dia wasa nak hantar hospital, sebab itulah pertolongan dia tak ada. Walaupun dia kafir tak ada sebab dia kenakkan qanun apa? Qanun harbi. Sebab tu Umar lari pada saat mung jangan kenaklah orang ahli suluh sebab mung kenak mung zalim ahli suluh itu tidak ada apa pertolongan daripada Allah Taala. Payah kata lagi ana. Wa iza watita ardal aduwi, dan apabila engkau tu saat gijinyok bombing bagi seteru. Tak molek. Wa iza watita ngedek nerawi. Buh makna molek. Kita tak erti kita buh baris buh makna. Wa iza watita wati'a yauta'u. Wa iza watita, dan apabila engkau gijinyok di bombing bagi seteru. Kita ni bombing seteru kita supaya kita ni lah. Dah gigi nyok bom Israel. Supaya kita kata Fort Palestin gigi nyok kan bom Israel misalnya. Deh apabila mengginyok bom Israel fa azaka al-uyun bainaka wa bainahum, maka mencakno akan dikau, perhati akan dikau. Dah fa azaka, maka perhati akan dikau, amat-amati akan dikau, halusikan dikau, al-uyunu bainaka wa bainahum, oleh pandangi engkau tu saat mu pandai wi molek, mu tengok wi molek, pandangi engkau mata engkau ni bainaka, di antara engkau saat, wa bainahum, dan di antara mereka itu, di antara al-adwi ataupun al-a'da, mu perhati molek. Apabila pun turun lebar misteru, mu kena perhati. Pergi kita perang lah. Kena perhati. Sini ada bang ke? Tak ada bang. Kalau perang main dulu, Fort Min ni kena beringat nah. Sebab dalam hutan tu, kadang-kadang dia sakut tali roya, tali besi. Sepak tu tahu menutup. Mu kena beringat. Apabila mu duduk di dalam media perang, mu masuk dah bom misteru, mu kena jaga benar. Mu kena perhati benar. Mata dan pandai engkau. Takut di celah tu ada orang panggil perakat dia menggali. Fort Min ni banyak kan dulu. Apa orang perang dengan Min ni dulu Kadang-kadang masuk dalam hutan, dia ikat tali ke apa, tali besi rawa. Dia tak ikat di dalam tanah ataupun kayu saja deh. Lepas tu ikat tali di bawah. Lepas tu sakut bang, sakut tepuk pak tom menutup. Kadang-kadang dia buat perakat. Perakat kan, dia gali lubang, dia tak buluh tajam. Lepas tu dia selimut dengan apa? Dengan dandang kayu. Kita tak tahu kata situ lubang dah. Bawah tahan gipak syah. Jatuh tu mak kena celup apa? Kena buluh, kena apa? Mati dengan situ. Mung kena beringat. Apabila mu masuk lai bom seteru, dalam tempat seteru, mung kena beringat di antara engkau dan di antara mereka. Kerana apa? Kebahayaan tu banyak, tipu daya tu banyak di antara engkau dengan seteru. Wala yakhaf alaika amruhum, dan jangan engkau takut, mung jangan duk gerunglah alaika di atas engkau tu, jangan duk takut sangat. Jangan duk gerung sangat di atas engkau. Amruhum, oleh pekerja engkau, mung jangan duk takut sangatlah. Takut siapa nak buat apa tak leh, jangan. Menggerung atas engkau siapa nak bergerak apa tak leh, nak pergi jangan, tapi mung kena beringat. Kena beringat lah media perang tu, jangan buat gaduh sangat, jangan buat hala kebala sangat, jangan mana kata gaduh-gaduh sangat, jangan. Makna mu kena beringat, mu kena perhati. Makna jangan takut berdoa siapa nak buat apa tak leh. Jangan buat jadi orang panggil mudah-mudah doa pun jangan. Bermudah-mudah doa pun jangan. Lepas tu buat jadi berdoa lalu takut berdoa siapa nak bergerak kawai tahan kawai tentera tak pun jangan juga. Waliyakun indaka minal harbi aw min ahlil ardi man tatma'innu ila nushihi wa sidqih, dan seharga apa hana adalah di sisi engkau tu indaka sisi engkau hisa'a minal arabi,
daripada orang Arab hak reti masalah ni. Kena adalah sisi angka tu orang Arab. Au min ahlil ardi, ataupun daripada ahli bombing tu. Makna tu dalam perang tu, orang sekali tu daripada Arab. Lepas tu ada daripada orang-orang tahu tempat teh tu. Daripada ahli kampung tu kita kena ambil sore dua. Jadi orang kita, lepas tu kita boleh tahu jalan yang dia royak. Sebab tu kita nak pergi tempat orang kita kena tahu kok. Bukan nak masuk pak demo ikut jangan. Tempat demo tu lebih tahu. Demo lebih tahu. Supaya kita nak masuk mohore. Masuk buat tak kena lagu kan. Kena perangkat demo sungguh. Supaya demo ada tempat selit-selit demo. Sebab tu orang tak boleh masuk lah bilik. Tak boleh masuk lepo tu. Kita bersaing tak bilik kita orang masuk. Cok. Orang lain ni tak reti cara saing. Nah, kenapa sehari 2 3 4 hari rampik buat tarik dengan ketuk kan? Saing heret masuk dalam bilik pak tidur. Ni orang tua tak wi lagu ni. Ni paten ni orang tua. Bilik kita, tempat sunyi kita tak leh wi orang masuk tu paten ni orang tua. Pak kita lah ni tak ada ke. Keluar dalam pun tukar, baju dalam pun tukar. Sampai lah bilik pak kita tidur duduk pun orang tengok. Pak kita duduk dengan bini pun saing kita masuk. Ni tak kena cara. Lepas tu sebab tu nak turun pergi pada medan perang kena ambil ahli bombing tu. Orang situ hok kenal cara bombing tu ataupun daripada orang Arab untuk jaga apa? Man tatma'innu, mereka yang tetap ila nushihi, kepada nasihatnya. Kita ambil daripada orang Arab ataupun daripada ahli bombing, orang kena bombing tu, mereka yang tetaplah iman ila nushihi, kepada nasihatnya nasihatman, wasidqihi, dan kebenaran bagi man sekat tulu kama dikatanya fa innal kadzuba la yanfa'uka khairuhu. Salah tu gitu. Kama dikata wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Wa ma fu'ila fi waqtihi, dan barang yang diperbuat akan barang fi waqtihi, pada waktunya, waktu gapo? Waktu Nabi, pada masa Nabi hidup. Tu mana tu? Ai zamanihi, pada masanya masa Nabi hidup lagi. Jadi perbuatan saat ni tu diperlaku akan dia dah ataupun diperbuat akan dia Nabi ikrar. Nabi mengaku. Jadi perbuatan Nabi ataupun ikrar Nabi, semua ini ya tubikkan hukum. Maka ikrar Nabi, perbuatan Nabi, emonya wajib, wa emonya sunat, wa emonya haram. Maka perbuatan Nabi, ikrar Nabi, ya tak lajak pergi pada makruh, ya tak lajak pada haram, ya tak lajak pada khilaful aula. Sama ada daripada perbuatan dan sama ada pada ikrar. Kadang-kadang Nabi ikrar dengan perkata dengan kata na'am ya. Kadang-kadang Nabi ikrar dan kata boleh. Seperti Khalid bin Walid makan ibu dak. Maka Nabi kata bukan tak boleh Khalid, tapi aku nak makan tak boleh kerana aku kembali mulut. Tengok. Wa ma fu'ila, dan barang perbuatan fu'ila yang diperbuat akan dia perbuatan oleh as-sahabah. Perbuatan ni dibuatkan oleh sahabat Nabi fi waqtihi ai zamanihi sallallahu alaihi wasallam. Barang ni diperbuatkan akan dia tu pada zaman Nabi, zaman hidup Nabi lagi. Tu ana fi zamani ai fi hayatihi, pada waktu hidupnya, waktu hidup Nabi. Lepas tu buat perkara ni oleh para sahabat pada waktu hidup Nabi. Lagi pula fi ghairi majlisihi. Buat perkara ni, perbuatan yang dibuat ni, mafu'ila ni, fi zamanihi, fi waktu dengan mana fi zamanihi. Buat fi ghairi majlisihin, pada lain daripada majlisnya, majlis Nabi. Nabi tak ada duduk sekali. Makna sahabat giwat perbuatan ni, maka Nabi tak ada duduk sekali. Nabi tak ada sini. Tapi sahabat giwat, maka berita ni pergi sampai ke Nabi. Gitu. Tak salah. Fi ghairi majlisihi, pada lain daripada majlisnya majlis Nabi. Makna kata perbuatan yang dibuatkan oleh sahabat, perbuatan itu Nabi tak ada sekali, tapi berita ni sampai kepada Nabi. Wa alima bihi, dan mengetahuilah ia Nabi. Nabi tahu. Tapi Nabi tak ada duduk sekali dengan ketika sahabat tu buat, Nabi tak ada duduk sekali. Tapi Nabi tahu. Wa alima, dan mengetahui ia Nabi bihi ai bima fu'ila fi waqtihi. Nabi tahulah dengan perbuatan yang dibuat oleh sahabat, tapi Nabi saat itu walam yungkir,
padahal tidak mengingkar ia Nabi ma fu'ila fi waqti. Nabi tak ada ingkar, tapi Nabi tak ada sekali. Tapi Nabi tahu sebab sahabat lagi royak Nabi, ya Rasulullah, ada satu sahabat buat perbuatan ni ya Rasulullah. Tapi Nabi tak ada sekali ketika dia buat, sahabat yang lain ada. Tapi sahabat yang lain pergi cerita pada Nabi, royak Nabi, Nabi pun tahu. Kadang-kadang tahu Nabi dengan sahabat royak. Kadang-kadang tahu Nabi dengan mukjizat Nabi. Sahabat tak royak pun Nabi tahu dah. Supaya mana? Supaya Nabi tahu. Sahabat tak royak Nabi. Dia kata lagi kan datang Umar dengan Usman nak mati syahid. Deh. Siapa yang royak Nabi? Sahabat tak royak. Nah, tapi Allah Ta'ala royak dah. Nabi kata Umar apabila jadi khalifah sikit lagi, dia nak mati syahid. Sebab daripada Khawarij nak bunuh dia. Usman pun macam tu. Nabi tahu dengan dia, dak ni dengan Allah Ta'ala royak ke Nabi. Deh. Wa alima bihi, dan mengetahui Nabi bihi ay bima fu'ila fi waqti wa lam yunkir, padahal tidak mengingkar ia Nabi mafu ay ma fu'ila fi waqti. Nabi ada ingkar, Nabi tak ada kata boleh, Nabi tak ada kata tak boleh. Orang mai royak Nabi senyap. Deh, senyap Nabi tu hukum kata boleh dah. Dia mau royak Nabi tak ada sahabat buat gini weh, ada buat perbuatan Nabi tak la. Nabi kata la tu tak boleh. Ni Nabi tak ada kata la, Nabi tak ada kata na'am, Nabi senyap. Nabi tak ada ingkar dengan perbuatan yang dibuatkan oleh sahabat, tapi Nabi tak ada dalam majlis tu ataupun perbuatan tak ada Nabi situ. Tapi Nabi tahu, tapi Nabi tak kata apa, Nabi tak ada ingkar. Tengok. Fa hukmuhu, maka bermula hukumnya, hukum bagi ma fu'ila fi waqti fi ghairi majlisihi, pada lain pada majlis Nabi. Hukum dia hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Tu hukmu ma ai ka hukmi ma, seumpama bagi hukum barang. Hukum barang mana? Fu'ila, yang diperbuat akan barang fi majlisihi, pada majlisnya, majlis Nabi. Perbuatan Nabi tak ada sekali, tapi Nabi tahu perbuatan sahabat buat, Nabi tak ada ingkar, maka hukum perbuatan itu saat ni serupa dengan hukum Nabi ada sekali di situ. Nabi ada sekali dengan perbuatan yang dibuatkan oleh sahabat pada majlis lain pada majlis Nabi. Tengok mana? Ka ilmihi, seperti tahunya Nabi. Nabi pergi tahu. Nabi pergi dengar berita, tahu kata mana? Nabi tahu ka ilmihi, seperti tahunya. Jangan nera weh. Ka ilmihi, adik-adik tengok demo. Ka ilmihi, seperti tahunya, tahu Nabi. Tahu bihalfi Abi Bakrin, dengan bersumpah oleh Abu Bakar. Nabi pergi tahu kata Abu Bakar ada bersumpah. Bersumpah radhiyallahu anhu bihalfi Abi Bakrin radhiyallahu anhu, dengan bersumpah oleh Abu Bakar. Abu Bakar sumpah radhiyallahu anhu. Sumpah mana? Innahu, bahwasanya Abu Bakar, Abu Bakrin. Sumpah tak tu baca innahu, sebab orang panggil halfi, halafa yahlifu ni pada fi maknal qauli, fi madatil qauli, sebab tu baca innahu tu. Innahu, sesungguh bahasanya Abu Bakrin, la yaqulu, tiada makanlah ia Abu Bakar. Abu Bakar tak makan at-ta'ama, akan makan ni. Abu Bakar tak mau makan ni. Bila? Fi waqti ghaizihi, pada waktu marahnya, marah Abu Bakar. Marah Abu Bakar kata, wallahi la aqulu ta'am fi ghaizi, demi Allah aku tak mau akan makan ni pada waktu ku marah pada seorang. Jadi berita Abu Bakar kata lagu ni, sahabat lain ada sekali. Tapi majlis ketika ni Abu Bakar kata aku tak mau akan makan ni pada waktu marah, berita ni pergi sampai ke Nabi. Tapi Nabi tak ada ingkar apa. Buat kata wallahi, demi Allah, wa ballahi, demi Allah. La aqulu ta'am, aku tak mau akan makan ni fi waqti ghaizi, pada waktu aku marah, waktu aku nak murih, aku tak mau makan. Ni supaya Abu Bakar. Tapi supaya Abu Bakar perbuatan ni, Nabi tak ada sekali perbuatan ini berlaku pada lain pada majlis Nabi. Innahu la ya'kulu ta'am fi waqti ghaizi thumma ankala. Lepas dah tu. Thumma ay ba'da halfihi radhiyallahu anhu. Innahu la ya'kulu ta'am. Tu summa ay ba'da halfihi radhiyallahu anhu. Selepas pada ia supah,
Apa dia supaya tu? Akala memakailah ia Abu Bakar. Ia makailah lepas dah tu. Makai bila? Lamma ra'a zalika. Tak kalau nampaklah ia Abu Bakar zalika akan dimakan itu. Nah, dimakan al-akla wa ta'am tu. Makan saat ni tak kalau nampak dah makan ni dan pula minum dia saat ni tu khairan. Akan kebaikan. Mula tu duk marah sangat marah. Dia supah. Ya Allah, demi Allah aku tak mau makan ni. Dan apa bila aku nak marah aku tak mau makan. Lepas pada tu Bakar pun tengok, ia lihatkan dimakan-makan dan pula ta'an tu kebaikan bagi dia, baru dia makan. Apabila dia habis marah, dia habis nak beri kat orang, maka dia pun makan. Tengok tali tak makan, bawa pada musnah diri dia, bawa pada tak nak ibadat pada Allah, payah makan. Maka berita ni sampai kepada Nabi SAW. Tapi Nabi tak ada sekali dalam majlis Abu Bakar kata tu. Maka berita ni sampai kepada Nabi, maka hukum perbuatan Abu Bakar bersumpah tak mau makan ketika dia marah seumpama hukum ni bagi majlis, bagi perbuatan yang Nabi ada sekali. Sebab apa boleh kata perbuatan Abu Bakar seolah-olah Nabi dah sekali? Sebab Nabi tak ada ingkar, tak ada kata apa. Kata tak boleh itulah tu. Kata boleh, tak juga. Tapi hukum seolah seperti seumpama Nabi ada sekali. Itu seolah tak tubiklah masalah ikrar. Nabi kata boleh nyawat lagu tu. Boleh. Jika kita nak marah kita bersumpah. Lepas dah sumpah siap dah nampak deh. Kita pun segar molek otak kita pun mari penuh molek nak marah tu berhenti dah. Habis dah. Maka tengok lu tak makan tak gerak. Lu tak makan nak ibadat tak boleh. Kau gimik makan. Boleh ketika tu. Pas Nabi pun tak ada kata apa. Maka Nabi tak ada kata apa. Terdengar Nabi tahu. Maka ikrar tu ditubik hukum kata haruh lagu tu. Deh. Kama yukhazu seperti barang seperti hadis. Ma'aikal hadis seperti hadis. Yukhazu diambil akan dia. Ayyufhamu dipaham dan digertikan dia akan hadis. Min hadisi Muslim daripada kitab hadis bagi Imam Muslim pada mana? Fil at'imati ay fi bahsi al-at'imati au fi babi al-at'imah. Pada bab bicara masalah makan itulah. Pada buku makan apa je ni? Maka ada situ. Wa amman naskhu dan ada pun nasakh. Ni cara nasakh mangsuh ni dalam kitab usul fiqh. Dalam ilmu lain tak ada cara hal ni. Ada setengah-setengah tu ada sebutkan nasakh mangsuh dalam kitab ni, tapi pak bercara nasakh mangsuh ni dia ada bercara dalam ilmu usul fiqh hak sunguti. Kalau dia ada bercara pada kitab lain hak tu bukan pada tempat dia. Tempat cara nasakh mangsuh ni di dalam kitab usul fiqh. Tengok. Wa amman naskhu dan ada pun bermula nasakh. Makna nasakh ni makna menyaling ataupun menghilang. Tengok. Ba'da fa ma'nahu maka nascaya makna bagi an-naskhi makna apa dia? Makna dia lughatan ay hala kaunihi musta'malan fil lughati hal keadaan. Bangun dia nah. Bine. Hala kaunihi hal keadaan an-naskhi ini lughatan ay musta'malan fil lughati diistimalkan pada logat. Makna apa? Al-izalatu makna menghilang. Nak menghilang satu perkara. Deh. Makna kata menghilang satu perkara makna izalah. Makna apa? Makna an-naskhu pada logat. Tengok. Yuqalu dikata akan dia ai fil lughati ai lughatil arabi. Dikatakan pada logat Arab ni naskhu apa dia? Nasakhatis syamsu adh-dhillah. Tengok. Ni nak makan dia kata an-nasku dengan mana al-izalah. Ada orang Arab kecek kan? Nasakhatis syamsu telah menghilang oleh matahari. Menghilang adh-dhillah akan bayangi teduh. Matahari menghilangkan teduh dan bayangi. Maknana idza azalathu apabila menghilang ia matahari akan dia akan adh-dhillah. Maka Arab kecek tahu, apabila matahari menghilangkan akan bayat, Arab kecek nasakhatis syamsu adh-dhillah. Ya keceklah tu makna kana wa rafa'athu dan mengangkatlah ia matahari akan dia akan adh-dhillah. Mana mengangkat menghilangkan
Bila bimbisatis dawiha, dengan lebarnya, luahnya, cerah matahari, dengan sebab terlebar cerah matahari, maka matahari itu menghilang daripada bayangnya. Tengok. Apa dia? Kita cara pertama daripada apa ni? Ikrar Nabi lagi. Tengok perbuatan daripada ikrar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Ikrar Nabi ataupun tunjuk ke Nabi. Tengok ikraru sahabi apa sahibi syariah. Jadi apa dia? Ikrar. Akuan ataupun pengakuan bagi Nabi ataupun sahibi syariah. Yang pertama Nabi aku alal qauli sadiri. Di atas perkataan yang timbul tu baik daripada seorang daripada sahabat. Sahabat tu yang ada di sisi Nabi ataupun depan Nabi. Mana ka qaulihi seperti kata Nabi. Ka ikrarihi seperti ikrar Nabi, akuan Nabi. Abu Bakr radhiyallahu anhu. Nabi aku di atas perkataan bagi Abu Bakar. Abu Bakar terana ni orang punya takyid tolongi ataupun bantuan daripada perkataan Nabi, jadi tubikkan hukum hak Abu Bakar kata ni. Abu Bakar kata nak duduk dalam ramai-ramai daripada para sahabat, nak buat kata, hey, diberikan salab tu, salbil qatli. Salab yakni pakaian, alat jatuh, lagi pula daripada tentera ataupun daripada masalah kita tahu binatang bagi orang yang dikena bunuh tu daripada kafir, boleh diberikan kepadanya orang pembunuh daripada tentera Islam. Maka Nabi pun ikrar, ya boleh. Nabi kata ya, na'am, hei Abu Bakar, engkau kata tu sadaqta, benar dah. Maka perkataan Nabi ikrar di atas perkataan bagi Abu Bakar, berikan salat kepada pembunuh. Bagi orang jadi kena bunuh, misalnya tentera kafir mati, tinggalkan unta, tinggalkan kuda, tinggalkan pakaian, tinggalkan pedang, maka harus diberi kepada pembunuh daripada tentera Islam. Maka perkataan ini Nabi tak tolak. Nabi aku tahu ya, boleh. Maka ikrar perkataan ini oleh Nabi. Maka ni orang panggil ikrar di atas perkataan. Yang dua, ikrar di atas perbuatan. Perbuatan seorang sahabat. Mana? Yang seorang sahabat tu ada di sisi Nabi. Mana? Ka ikrarihi, ikrar Nabi. Ala fi'li Khalidin ibn al-Walid. Di atas perbuatan Khalid bin Walid. Nabi tak ada kata tak boleh. Mana? Bi aklihi dhabba. Dengan memakai nyonya Khalid ibn Walid ad-dhabba ibu dha. Apa? Ibu bewak pasir. Maka Nabi pun kata tak boleh Khalid bin Walid. Nabi ikrarkan perbuatan ni dengan kata Nabi, ya boleh. Tapi sebab apa aku tak makan, aku berasa kemai mula. Maka ikrar Nabi di atas perbuatan. Hak ni ikrar Nabi di atas perkataan Abu Bakar. Dan ikrar lagi di atas perbuatan juga yang dibuat pada majlis lain daripada majlis Nabi. Tapi pada waktu hidup Nabi, masa Nabi ada. Tapi Nabi tu tahu, wa alima fi ghairi majlisihi wa alima bihi, dan Nabi tahu bihi ai bima fu'ila fi waqtihi zamanihi. Perbuatan ni tak ada dalam majlis Nabi, bukan bihadratihi, bukan di hadapan Nabi. Nabi tak ada sekali. Tapi Nabi tu tahu dengan perbuatan ni, walam yungkit, Nabi tak ada ingkar. Fa hukmuhu, hukum perbuatan yang dibuat pada lain pada majlis Nabi, maka Nabi tahu. Maka hukum seumpama hukum bagi barang fi majlisihi, di dalam majlisnya majlis Nabi. Walaupun Nabi tak ada sekali, perbuatan ni berlaku lain daripada majlis Nabi, tapi Nabi tahu. Mana? Ka ilmihi, seumpama Nabi tahu. Bihalfi Abi Bakr radhiyallahu anhu. Bersumpahnya Abi Bakar, innahu la ya'kulu ta'am fi waqti ghaizi. Pada waktu yang marah, dia tak makan. Abu Bakar kata, wallahi wa ballahi, kalau ku marah pada sore, hari ni ku tak makan. Maka tak makan siapa petang apa malam, dia tengok kepada dia tak makan tu, marah pun habis dah, tak ada nak murid. Lepas dah tu Abu Bakar tengok ada kebaikan makan tu, maka Abu Bakar pun makan semula kerana tengok pada kebaikan. Kama di perkataan ini, Abu Bakar dia buat perkataan ini, dia tak makan. Dia mahu Abu Bakar tak makan? Tak ada makan. Aku marah pada sore, aku tak makan. Aku bersumpah dengan Allah, wallahi innahu la ya'kulu at-ta'am fi waqti ghaizi. Abu Bakar kata gitu. Tapi Nabi tak ada ingkar dengan perbuatan Abu Bakar. Maka perbuatan Abu Bakar ini dikira harus boleh. Sebab Nabi tak ada ingkar. Dia panggil ikrar di atas barang mafu'ila fi waqtihi au fi waqti zamanihi ataupun fi hayatihi. Nah, waktu apa hayat pada waktu hidup Nabi. Sekat tu kan mereka kata wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata ijtama'a fi qauli. Perhatikan lagi, hatta bihasabil quwwah litadrij, hatta bagi berasuran
dan pula wal ghayati dan hatta bagi kesudahan. Kesudahan bihasabil quwwati dengan sekira kekuatan. Ghayah tu sekira kekuatan wa dha'fi. Mana tengok misal. Ijtama'a berhimpun ia hatta lil ghayati bihasabil quwwati wa dha'fi. Mana tengok. Fi qaulihi pada perkataannya perkataan syair tanda qaharnakum telah mengerasi kami akan kamu. Tu kiranya di sebelah balik kekuatan. Kami mengerasi kamu hatal kumata. Baca kumata tu atas ada kum dah. Qaharnakum setelah mengerasi dan pula menekan oleh kami akan kamu. Kami menekankan kamu tu hatal kumata. Hengo hok yang berani daripada kamu kami mengerasi juga. Ni sekira kekuatan kami nak mengerasi kamu hengo hok yang berani-berani. Tu orang panggil bihasabil quwwah. Fa antum tahabuna. Maka bermula kamu tu menggerung oleh kamu tahabuna, menakuti oleh kamu akan kami. Kamu menakuti kami dah. Mula-mula sebab tu kami pun nak mengerasikan kamu. Tu orang panggil bihasabil quwwah. Hatta apa dia? Fa antum maka bermula kamu tahabuna menggerung oleh kamu kan kami hatta banina hingga daripada anak-anak kami kamu menggerung juga sebab tu kami nak mengerasikan akan kamu. Ni orang panggil bihasabi apa? Hatta bihasabi dha'fi. Mengerasi kami hingga yang anak-anak kami daripada anak-anak cucu kami engkau mengerasi illa saghiran mereka yang kecil-kecil pun nah engkau tu mengerasi juga. Mereka kecil sangat tu tak reti apa tu tak ada gerung lah. Ada yang geti dah anak-anak kami jadi takut teriak lah mengerasi usik gitu nah maka teriak takut habis budak-budak sebab ni kami mengerasikan kamu. Tengok fal kumatu maka lapan kuma jam'u kamiyin jamak pada kami supaya ghabiyin tak molek tulis seka-seka fal kumatu maka bermula lapan kumah jam'un ialah jam'u kamiyin jamak daripada kamiyin ala wazni ghabiyin dah ma'tufun di atas akan lapan al-qumah alal kafi wal mim atas di atas kaf wal mim mana qaharnakum maka al-qumata hatta al-qumata mana atas pada kum atas pada kaf dan mim tu. Sebab tu baca qaharnakum hatta al-qumata Karena apa boleh baca kumata? Sebab hatta hatta bagi tadrik wa tagawa wal ghayah. Hatta harata. Maka atas pada maktufun alaih dia nasa. Karena qaharnakum pada mahal qaharnakum tu kum tu fi mahalli nasbin maf'ulu li qaharna. Maf'ul bagi qaharna. Maka dia jatuh pada pak nasa. Maka hatta atas pada maktufun alaih nasa. Maka baca al-kumata. Fa antum maka antum tu tahabuna. Tengok maktufun alal kawal min wa huwa dan ia hatta tika ni maudu'un di hatta akan hatta fi ghayatil quwwati pada nak royak ke sudah hasuk bagi kekuatan. Dek kami nak mengerasi kamu. Kamu saat ni hengah tarana hak yang berani daripada kamu. Kami nak kerasi kau. Kami nak tekai kau, nak pasar kau. Atau orang panggil gapo dia ni? Tika ni hatta orang panggil pada kesudahan suk bagi kekuatan daripada kamu. Atau orang panggil fi ghayatil quwwah. Wal banina dan lapa al banina hatta banina. Tengok weh. Banina ni apa dia? Jam'u ibnin. Jamu daripada mufrad ibnin. Kamu ada cakap ni maktufun alana atas pada na tahabuna nana tu maf'ul tu bagi tahabu. Maka lapa banina tu atas pada na tu na pada tahabuna ta'ana maktufun alana min tahabunana wa hum pada hal mereka itu banuna ni anak-anak cucu kami ni fi ghayatid dha'fi. Maka tikadi maka gapo dia menakuti kamu mengakuti kamu menggeruni akan kami hingga siapa yang dhaif daripada kami anak-anak kami liwasfihim bisigari kerana bersifat mereka itu albani bisigari dengan kecil dan halus mereka au bihasabi syarafi wal khissati ada juga hatta bagi ghayah tapi ghayah
bihasabis syarafi, dengan dikirakan kemuliaan. Sebab dikira kemuliaan, lagi pula wal khissati, dan kira makna lekeh dan keji. Baik dah. Ada juga hatta bagi makna dah sehabis-habis kemuliaan. Lepas tu hatta tu ada juga hatta bagi makna royah, tapi royah sehabis-habis keji dan lekeh. Tengok mana? Misal tengok. Fil maktuf. Sekira-kira kemuliaan dan sekira-kira kekejian dan kelekehan. Mana? Fil ma'tuf. Kejian dan lekeh tu dan pula mulia ni sabit mana? Fil ma'tuf, pada maktuf. Misal nak tengok. Misalul awwali, bermula misal yang pertama. Contoh yang pertama mana? Ai kaunu hatta lil ghayati bihasabi syarafi. Tak ada? Tak ada. Misalul awal, misal yang pertama. Mana weh? Ai kaunu hatta, keadaan hatta. Lil ghayati, bagi ghayah, bagi kesudahan. Bihasabi syarafi, dengan kemuliaan, sekira kemuliaan. Mana tengok? Misalul awal, matan nas, telah mati oleh manusia. Manusia semua kena mati. Kena rasa mati. Kena kecak mati manusia semua. Lepas tu kecak mati manusia ni, orang royah pada semulia-mulia manusia nah. Hattal anbiya'u. Tengok tu. Hatta tu atas pada an-nasu. Kama di hatta lil ghayah bihasabi syaraf, dengan kira-kira kemuliaan. Tengok. Matan nasu, telah matilah oleh manusia. Manusia semua kena mati. Tak kira jantan, tak kira tino, tak kira laki-laki, tak kira perempuan, tak kira kecil, tak kira besar, tak kira yang kaya, yang tesak, semua kena mati. Lepas tu, gi kesudahan semulia-mulia bagi manusia. Orang panggil maktuh tu, gi katakan semulia-mulia manusia. Nah, hattal anbiya'u. Tu anbiya'u. Tu macam anbiya'u. Atas pada an-nasu. Hatta namanya harfu atfin, atas pada an-nasu. An-nasu yang maktufun alaih, dan pula al-anbiya dikata maktuf. Hatta al-anbiya'u, hengo daripada para nabi pun kena mati. Semulia-mulia pada manusia ialah nabi, maka nabi-nabi, anbiya pun kena mati weh. Tu misal bagi bihasabi syarafi. Wa misalu tsani, dan misal yang kedua. Mana misal kedua? Kaunu hatta lil ghayati bihasabil khissati, dengan sekira-kira kekejian, kelekehan, ke gapo orang panggil sehina-hina. Kira gapo bihasabil khissah, dengan sekira kehinaan, kelekehan, lagi pula serendah-rendah. Dia tahu tak? Tengok. Misal yang kedua, istaghnan nasu, telah kayolah oleh manusia. Tutup ti kaya manusia weh. Istaghnan nasu, telah menutup dan cari kekayaan oleh manusia. Sebab sing dan ta tu, istaghna tu li talabi lil adi, hatta bagi tutup. Orang panggil sing dan ta, asin wa ta li talabi, menutup ti kekayaan oleh manusia semua duk cari kekayaan. Kerja pagi sampai petang, nak kaya, nak seni, nak boleh tu boleh ni. Itu untuk carinya manusia weh. Tapi kadang-kadang boleh kanak, kadang-kadang tak boleh kanak. Ya ni kerja pagi pukul 8. Pukul 8 tu baik pukul 5. Boleh 200, 300 kok. Buat OT je sampai pukul 9. Klik pukul 10 rumah OT. Boleh 3, 400. Tapi tak ada kaya. Semua manusia duk cari kaya. Siapa setara mana? Hingga kata ni orang panggil sekeji-keji daripada pekerjaan. Selekeh-lekeh dah kerjaan. Hatal hijamuna. Hingga daripada orang kerja bekal ambil darah orang pun nak kaya juga weh. Daripada orang yang buat kerja bekal ambil darah situ, darah kepala dia buat bekal. Cukur rambut, maka tak gelas buh api dalam tu kata cah tak sini cukur tah situ we bekak naik tu, lepas tu turis dengan pisah. Waktu ambil darah. Walaupun orang duk bekal, orang tokel bekal nak kaya juga. Orang panggil tokel bekal ni orang panggil kerja yang paling keji sekali, kerja yang paling hudu sekali, kerja paling lagi orang panggil mik darah, orang panggil al-hijaman, orang panggil bihasabil khissah, dengan sekurang-kurang sehabis-habis daripada hinonya. Tengok.
fal anbiya'u fil misalil awwali ma'tufun 'alan nas, di atas nas, wa hum fi ghayatis syarafi, dan manusia saat itu mulia, tapi orang panggil royah di masalah maktuf semulia-mulia daripada manusia. Siapa dia? Para nabi. Wa hum fi ghayatis syarafi wal hijamu fil misali sani maktufun 'alan nasi wa hum fi ghayati al khissati. Nah, sabit pada sehabis-habis sesuk-suk bagi kehina ialah pok khija makan upah ambil darah gapo hijamah berbekeh. Tengok pada hadis wa fil hadisi, sebab pok khija bekeh ambil darah orang ni khija paling keji, khija paling hina, khija paling lekeh. Tapi pok khija ambil darah ni pun nak kaya juga weh, khija paling lekeh ni pun. Tengok pada hadis wa fil hadisi, dan sabit pada hadis Nabi kata kasbul hijami, bermula usaha dan perbuatan khija bagi toke beken. Dah kasbul hijam, hujam dah hijamah tu musdaya berbekeh. Al hijam hujam, kita tengok musdar kali lagi. Kasbul hijami khabisun, ialah sekeji-keji daripada perbuatan. Tengok hadis mari tadi. Tengok kamaya kita duk cara harata hatta. Tengok perhati sini dah. Tengok hatta bagi dua makna. Tengok. Hatta bagi dua makna. Makna pertama litadrij, bagi makna berasu-asuran ataupun berlamak-lamaktan ataupun cara kokoh. Mana? Ja'a muallimun, telah datanglah oleh muallim. Tok guru mari dulu. Lepas tu hatta muridun, hengonya anak-anak murid tok guru pun mari. Dah. Tok guru mari dulu, sebab tu ni dikatakan, nah guru lagi pula dia kata tok syekh, maka tok syekh sapa dulu, patut anak murid turun belakang mari. Orang panggil cara berlamak teh. Kemudian hatta muridun ni atas pada muallimun, orang panggil cara berlamak teh. Tok guru sapa, lepas pada tu anak murid pun ngongek mari turun tok guru. Ataupun hatta lil ghayah. Ghayah ni ada bihasabil quwwah wa bihasabil dha'fi, ada ghayah bihasabi asyarah wa bihasabi al-khissati. Makna kata hatta bagi ghayah, bagi kusudah hasuk, bagi sekuat-kuat. Nak ghayah tu bagi sekira sekuat-kuat. Mana? Qaharnakum, kami mengerasi kamu, hingga yang berani daripada kamu kami mengerasi juga. Yang berani pada kamu ni orang yang kuat ni, maka yang kuat pada kamu kami nak kerasi juga, kami nak tekan juga. Sebab apa? Sebab kamu tekan anak-anak kami, siapa anak kami sedih kami, dia pun gerung dan takut daripada kamu. Anak orang panggil ghayatun fi hasabil quwwah dan bihasabil dha'fi. Mana? Tahabuna. Sebab apa kami mengerah kamu? Sebab gawa tahabunana, menakuti kamu akan kami, menakuti kami, duk bergerung kami, duk usik kami, duk ugut kami. Hatta banina, hingga siapa anak-anak kami pun takut habis. Anak orang panggil ghayah di segi dah dah. Dan pula ada ghayah bihasabil syaraf, dengan sehabis-habis kemuliaan. Mantan nasu, manusia semua mati. Manusia mati. Sara mana mati? Hatal anbiya. Ni orang panggil ghayah di segi sehabis-habis kemuliaan. Manusia tu ialah al-anbiya. Kemudian al-anbiya pun mati, maka kamu semua pun mati. Maka diroyah daripada semulia-mulia daripada manusia ialah para nabi. Diroyah juga. Diroyah pada sehabis-habis kemuliaan. Dan royah pula daripada sehina-hina. Mana? Istarnan nasu, telah gawa menutupi kekayaan oleh manusia, hingga siapa orang-orang bekal darah orang pun nak kekayaan juga. Tu orang panggil bihasabil khissati. Buka ni sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu syakiyun waznuhu wa waznu fali'un. Datat wazan fali'un sebab ia tukar. Ia tukar kan ain giduk tempat le duk tempat ain. Asalnya syawikun, ia tukar wa giduk tempat le, ialah duk tempat ia, maka tukar duk pakkah. Asalnya syawikun. Tukar wa giduk tempat le tu dikena pada kah, maka in kena pada wa. Tukar ain giduk pada tempat le mai duk tempat wa, jadi syakiyun. Kemudian apabila berlaku di atas satu logat yang kata ditukarkan akan ain giduk tempat le mai duk tempat ain, maka bunyi wazil lah ana. Wa waznuhu, dan wazil syawikun syakiyun, jadi bunyi fali'un, asal fa'ilan. Jadi fali'un. Sebab apa?
Sebab ditukarkan wa, giletak tepatnya kah mai duduk tempat wa. Tukarkan in duduk tempat lam, lam mai duduk tempat bagi ain. Jadi syakiyun di atas wazan fa'liun. Fa'ala haza, maka atas ini dalil ai fa binaun ala mazhabil qalbi al makaniyi wal i'lalil mazkuraini. Dan pula i'lal yang disebut kedua-dua ni. Fabinaun maka bermula terbina. Ala mazhabi al-qalbi al-qalbi. Fabinaun maka dibina ala mazhabil qalbi al-makani. Di atas jalan ni mazhab bagi satu ulama, dia tukar yang pesin tepat, tukar in gitak tepat lem hidup tepat in. Wal i'lali dan berubah ni. Al-mazkuraini yang disebut kedua-dua ni. Taqulu berkatalah oleh engkau. Engkau kata mana? Ja'ani telah datanglah akan daku ni syakin. Datanglah akan daku tu oleh seorang syakin. Gapo syakin dulu maknanya syakin. Makna seorang. Seorang gapo dia yang berjalan lah ia. Ia kata syakin dia daripadanya. Fanhar dulu tu lah. Ala syafa jurufin hat. Gapo dia? Syakin dah. Makna gapo dia kesyakin? Dah. Minas syaukah. Syakin daripada syaukah. Ja'ani telah datang akan daku syakin oleh orang yang berduri. Gapo orang yang duri? Yakni orang yang ada bisa, orang kedebel lah. Tu gitu. Ja'ani datang akan daku syakin oleh seorang yang kedebel, seorang yang ada bisa, orang yang ada duri. Asalnya syaukah. Syakin pada syaukah yang berduri. Gapo kali kita nak letak pada manusia, yakni datang akan daku oleh seorang yang kedebel, orang yang ada bisa. Wa marartu bi syakin, dan aku lalu kok tepi seorang yang kedebel, orang yang bekai, bihasfil ya'i dengan hazah ya. Fihi ma pada keduanya, pada syakin, mana ja'ani syakin. Atau salah tu. Bihasfil ya'i dengan hazah ya, fihi ma ai fil misalaini, pada dua misal. Dua misal ada. Ja'ani syakin wa maratu bi syakin dengan hazah ya. Asalnya syawikun. Papa bila syawikun tukar wa kita pak le. Mik le mari tak tepat pak ain. Jadi syawikun. Hazah wa maka i'la ya supaya dengan ghazin. Asalnya ghaziyun. I'la macam tu. Tengok. Wa ra'aitu syaqiyan. Ni tak ada hazah ya weh. Karena ketika ni orang panggil gawa nasak. Nasak ngap patah je orang ni. Kata ada. Wa ra'aitu syaqiyan, dan aku nampak seorang yang bisa, seorang debel. Bi isbatil ya, dengan menyambit kaya kerana li khiffatil fathati. Dengan patahkan akawa. Di khiffatil fathah kerana orang ni patah. Tengok. Syakin. Tengok. Asalnya nak syakiyun asalnya dia. Kita tahu syawikun. Tengok ella ni, ella. Ella satu orang panggil ke apa berlakunya apa? Berlaku orang panggil. Tengok molek. Ni orang panggil berlaku ke apa ni? Al-qalbu al-makaniyu. Berlaku tukaran yang bahasa tepat. Mana tengok? Nah, asal syawikun. Syawikun. Lepas tu qalbuhu dah jadinya syakiwun. Syakiwun. Apabila syakiwun, wa jatuh tepi. Kaedah kita apabila wa jatuh tepi, ia kena tukar wawi jadi ya syakiyun. Tukar pula wa tu jadi syakiyun. Apabila syakiyun, datang ketika ya rafa' tahwazan fali'un. Tahwazan fa'li'in. Asalnya fa'ilun, tapi tukar in duduk tempat lelem duduk tempat jadi fa'li'un lah. Asal syawikun asalnya syawikun jadi syakiwun. Lepas tu tukar wa jadi syakiyun. Kerana wa jatuh tertepi li tatarrufiha kulibat ya'an jadi syakiyun. Syakiyun ni lagun ni. Berat domoh tahya. Berat domoh tahya wa kan domoh. Maka tupak jadi syakin. Supaya radin. Asal radiyun. Asal ghaziyun. Elah supaya tu.
maka kerana berat domoh taya, maka hazahkan domoh. Maka mari jadi syakin, radin, ghazin, syakin. Jumpa dua sakin tanwai dengan ya. Hazahkan ya tu baik jadi syakin. Syakin. Ja'ani syakin wa ra'aitu syakian. Ketika patah tak ada buai kan akan ya kerana rengi patah saat ni tu. Sekat tu kan mana tu wa alal hasbi dah sabit di atas zah. Kamar dia kata wallahu alam. Taqulu ja'ani syakun bid dhammi.